عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني قال عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله قلت يا رسول الله زدني قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. Riwayat Ibn Hibban. Yang bermaksud Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan, saya telah berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takwa adalah asas bagi segala amalan. Saya berkata lagi, tambahkan untuk saya. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran kerana Al-Quran adalah nur untuk kamu di dunia ini dan bekalan untukmu di langit pada hari kiamat. Riwayat Ibn Hibban. Keterangan, sememangnya sifat takwa adalah asas bagi segala amalan baik. Sesiapa yang hatinya ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak akan berlaku apa-apa maksiat daripadanya dan tidak juga dia berasa sebarang kesempitan. Dalam satu ayat surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang bermaksud, dan sesiapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, nescaya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkan dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkakan. Sayyidina Basid radhiyallahu anhu telah mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, rumah-rumah yang ada amalan pembacaan Al-Quran bercahaya-cahaya kepada penghuni-penghuni di langit sebagaimana bintang-bintang bergemelapan kepada penghuni-penghuni bumi. Sambungan penerangan Rasulullah SAW kepada Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam suhuf-suhuf itu juga disebut bahawa adalah menjadi tanggungjawab seseorang yang waras selagi dia tidak hilang akal untuk membahagikan masanya kepada 3 bahagian. Sebahagian untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebahagian untuk bermuhasabah, yakni menghitung diri dengan merenung sebanyak mana amalan baik yang telah dilakukannya dan sebanyak mana amalan buruk yang telah dilakukan. Sebahagian lagi adalah untuk mencari nafkah yang halal. Mustahak bagi seorang yang berakal untuk menjaga masanya, sentiasa berfikir untuk membaiki keadaannya dan menjaga lidahnya dari percakapan-percakapan yang sia-sia yang tidak berfaedah. Seseorang yang berakal janganlah bersafar melainkan untuk 3 tujuan, iaitu untuk mencari bekalan bagi kehidupannya di akhirat, atau untuk mencari nafkah, ataupun untuk mencari kerehatan yang diharuskan. Saya bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana isi kandungan yang terdapat dalam suhuf-suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa AS? Rasulullah SAW bersabda, keseluruhan isi kandungan suhuf-suhuf itu ialah kata-kata nasihat. Contohnya, aku hairan dengan seorang yang yakin akan kematiannya tetapi masih berseronok dengan sesuatu perkara. Ini adalah kerana seseorang yang yakin bahawa dia akan mati misalnya kerana telah dihukum gantung, tidak lama lagi akan menaiki tali pergantungan, maka tidak mungkin dapat berseronok dengan apa-apa perkara sekalipun. Aku hairan dengan seseorang yang yakin tentang kematiannya tetapi masih dapat berketawa. Aku hairan dengan seseorang yang memerhatikan musibah, pertukaran-pertukaran dan perubahan mendadak yang berlaku di dunia ini setiap masa tetapi masih tenang dengan kehidupan dunia. Aku hairan dengan seseorang yang percaya dengan takdir tetapi masih berduka cita dan bersusah hati. Aku hairan dengan orang yang percaya bahawa tidak lama lagi dia akan dihisap tetapi tidak melakukan amalan-amalan yang baik. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatkanlah saya. Pertama-tamanya baginda sallallahu alaihi wasallam menasihati beliau supaya bertakwa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahawa takwa adalah asas dan tunjang segala perkara. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata lagi, tambahkanlah lagi nasihat untuk saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu mengambil berat untuk membaca Al-Quran dan berzikrullah kerana membaca Al-Quran menjadi nur di dunia dan bekalan di akhirat. Sayyidina Abu Dzar terus meminta nasihat tambahan dan baginda Rasulullah SAW memberitahu, elakkan diri daripada banyak ketawa kerana banyak ketawa akan mematikan hati dan wajah akan hilang seri. Banyak ketawa memudaratkan rohani dan jasmani. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meminta lagi untuk ditambah. Rasulullah SAW bersabda, teruskanlah jihad kerana jihad adalah rahbaniyah umatku. Rahbaniyah adalah amalan rahib, iaitu orang dalam kalangan umat terdahulu yang telah memutuskan semua hubungan keduniaan dan hidupnya hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala.
Sayyidina Abu Zar meminta nasihat lagi dan Rasulullah SAW bersabda, bergaullah dengan orang miskin dan fakir, jadikanlah mereka sahabatmu dan duduklah bersama-sama mereka. Apabila Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta nasihat lagi, Rasulullah SAW bersabda, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu supaya amalan bersyukur menjadi kebiasaanmu, dan jangan melihat mereka yang lebih tinggi darjatnya dari kamu. Jika tidak, mungkin kamu akan memandang hina kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah diberikan kepadamu. Apabila Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu meminta nasihat lagi, Rasulullah SAW bersabda, hendaklah melihat kesalahanmu sendiri supaya ia menjadi benteng dirimu daripada mencaci orang lain, dan jangan berusaha untuk mengambil tahu keaiban orang lain sedangkan kamu sendiri terlibat dengan perkara aib itu. Untuk sabitkan kamu bersalah sudah memandai dengan kamu mengambil tahu keaiban orang lain sedangkan keaiban itu terdapat pada diri kamu sendiri. Walaupun kamu tidak menyedari keaiban itu, kamu akan bersalah juga sekiranya kamu menuding jari ke arah keaiban orang lain sedangkan kamu sendiri melakukan keaiban itu. Setelah itu Rasulullah SAW menepuk dada Sayyidina Abu Zar radhiyallahu anhu dengan tangannya lalu bersabda, wahai Abu Zar, tidak ada kebijaksanaan yang menyamai perancangan yang baik, dan tidak ada takwa yang menyamai meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, dan tidak ada kemuliaan yang dapat menandingi akhlak yang mulia. Dalam menterjemahkan hadis ini, kefahaman dan maksud lebih diutamakan daripada makna perkataan demi perkataan dari segi bahasa. InsyaAllah ta'ala, subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Mudah-mudahan hadis ini dapat memberi petunjuk kepada hidup kita untuk kita amalkan, InsyaAllah.